أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ni kita di madrasah Jalan Baya. Siapa dia? Poding. Di Kampung Baya. Di madrasah Kampung Baya, madrasah boh kita Poding. Jadi kita baca Faridatul Faraid. Saya Tuan Guru Haji Abdullah An-Najmi As-Sunni, Pondok An-Najmiyah, Tebing Geting, Bengkala Kubu. Jadi masalah dalam faridah kita sifat 20 yang ke-10. Sifat 20 yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, bersifat dengan sifat yang sempurna, iaitu haya. Jadi hidup Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala hidup ialah dengan jalan ta'akulnya, dengan sebab bersifat dengan haya daripada azali sedia kala lagi, sifat hidup Allah Ta'ala. Tu dia. Kalau gitu ya, sifat hidup Tuhan kita ni, sifat ni dia royak derjah, derjah sifat dulu. Sifat derjah dianya yang maujud. Tu dia. Umpama qidam tu derjah dia tidak maujud. Tu dia. Tidak maujud, sifat juga. Gitu juga diri sifat wujud tu. Jadi derjah sifat wujud ni dia tak naik derjah maujud. Dia duduk derjah sabit. Maknanya derjah ada dia tu ada rendah daripada derjah sifat haya dan sifat-sifat apa nama ni, sifat ma'ani kita ni. Jadi derjah rendah. Jadi kita pakak-pakak ngaji hak sebenar ahli sunnah ni, awak bekal mati. Kalau kita lepas-lepas dah tu ada duk sakut dengan hak bercanggah. Hak bercanggah dengan jalan ni akidah ahli sunnah, kita buatkan dengan ikhlas hati, buat kerana Allah, kepentingan diri kita, kepentingan akhirat kita. Jangan berasa pelik kerana akidah ahli sunnah ni adalah pelajaran yang telah diistimbat, dikeluar, dibawa tubik oleh ulama-ulama ahli sunnah yang sahih, yang muktabar daripada betul-betul Quran hadis. Tapi kalau kita tidak belajar,
Kadang-kadang pergi kena hak lain tu jadi ada tupak hak jalan ni ahli sunnah ni jadi berasa dak kah nyamari berasa pelik. Nyamari berasa pelik tu kerana kita tak biasa belajar ahli sunnah. Tambah-tambah pula akhir zaman kita ni macam-macam paham yang teruk-teruk. Tu dia. Yang bagai-bagai hak teruk-teruk. Dalam segi dekat akidah ke atau lain-lain lagi hak teruk-teruk. Jadi kalau siapa yang ada terkena dah tu, jadi walaupun dia hakikatnya teruk, tapi bila jadi hak kita, bukan kita kena. Jadi kita dipegu dengan hak lain tu jadi pelik. Sebabnya kita tak biasa hak lain. Tu je. Maka hak ahli sunnah ni adalah wajib lah kau cuci hak lain. Hak bercanggah dengan ahli sunnah tu, hak mana sekalipun, buat dan terimalah hak ahli sunnah wal jamaah ni. Tu dia. Terimalah akidah ni adalah akidah yang garanti daripada Quran hadis, daripada sahabat-sahabat Nabi. Garanti. Garanti untuk bekal akhirat. Tidak baik. Umpama masalah memberi bekal. Tajam pisah besi dan tajam pisah tu dia. Hakikinya duduk di la haula wala quwwata illa billah. Hakikinya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak memberi bekah walau tajam setara mana pun. Hanya Allah membuat hukum adat, membuat adat saja. Pisah tajam tu pada segi adat saja lazim luka. Kalau Allah tidak membatalkan dia dengan apa-apa batalan. Lazim pada adat, bukan lazim pada hakiki, bukan lazim pada hakikat. Tak. Sebab itulah masalah akidah ni kan, obat memberi bekah tu kalau orang tak biasa dengar, dia berasa dah sensitif. Tu dia berasa sensitif. Jangan hak ahli sunnah ni adalah garanti betul dengan Quran dan hadis. Kita belajarlah bawa bekal pada akhirat, bertuah mati dengan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah sah bertuah. Itu dia. Baiklah, ini akidah ahli sunnah berkenaan dengan sifat hidup Allah Ta'ala. Bahasa Arab kata hayat, artinya hidup. Kalau itu diri sifat hidup, diri sifat tu derjah sifatnya dia derjah yang maujud. Derjah ada dia tu mana zahir tertinggi. Bab-bab sifat dia masuk dalam puak yang zahir dan tertinggi. Sekira-kiranya derjah dia bab maujud dia tu, di segi maujud, bersifat maujud dia tu, kalau Allah nak bui lihat, maka kita dapat lihat akan diri sifat sifat hayat tu boleh lihat. Itu dia naik darjah maujud boleh lihat. Cuma kalau Allah tak bui lihat, maka tak boleh lihat dah. Tapi rendah pada darjah maujud, umpama sifat qidam, sifat wujud sendiri, maka tu bahasa dia tidak boleh lihat. Dia adalah sabit kejap sungguh, tapi derjah dia tu tidak naik pada wujudi, derjah maujud, maka dia tak jadi boleh lihat. Taklah bahasa dia. Hakikat dia duduk situ. Tu dia. Jadi orang panggil tabi'i dia nya lagu tu. Tabi'i dia nya lagu tu nasbahnya. Tu dia. Yang maujud derjah wujudi. Derjah wujudi ada pada Allah Ta'ala.
Kemudian pergi ke takrif dia pula. Maujud yang sedia sifat bagi hayat. Jadi yang maujud tu sifat pertama bagi hayat, i'rab di segi nahwu. Yang sedia itu sifat yang kedua bagi hayat. Jadi na'at yang kedua, yang berdiri mana yang ada zahir. Ibarat dengan berdiri itu makna ada zahir maujud. Maka dia ibarat dengan berdiri. Itu dia. Yang zahir maujud dia tu pada zat Allah Ta'ala. Itu sifat yang ketiga bagi hayat. Na'at yang ketiga bagi hayat. Yang mengesah na'at yang keempat. Itu dia. Yang mengesahkan. Jadi oleh kerana dia tu tak ada takluk serupa dengan qudrat, serupa dengan iradat, serupa dengan ilmu, serupa dengan sam'un, serupa dengan basar, serupa dengan kalam, dia tak ada takluk. Pekerjaan luar dia tak ada. Hanya ada Allah tu ialah wajib hidup Allah Ta'ala gitu ya. Itu dia macam qudrat tu. Allah wajib kuasa dan mengadakan makhluk tu, mengada tu ada pekerjaan. Tapi hayat ni dia tak ada pekerjaan gitu, tak ada. Hanya dihurai dalam takrif dia sebagai bila ada hayat pada zat Allah Ta'ala tu, maka mengesahkan Allah tu bersifat dengan sifat-sifat qudrat, iradat, ilmu, samuk, bahasa kalam lah. Sebagai mengesah. Itu dia. Kerana kalau tidak ada hayat, bagaimana nak ada qudrat? Tak sah. Itu dia. Kalau tidak ada hayat, bagaimana nak bersifat dengan ilmu? Tak sah. Maka dia hanya dinamakan yang mengesah pada ta'akul, pada kiraan akal. Ta'akul akalnya gitu. Ta'akul itu kiraan akal. Itu dia. Dia akal ni hukum dianya dia kira akan hakikat apa-apa. Hakikat apa-apa. Dia tidak kira sebuah hukum adat tu dia kira nak sebuah adat, bukan kira hakikat. Dia hukum akal ni dia kira hak hukum hakiki. Sebab itulah dia kalau wajib hakiki. Jadi wajib hakiki, mustahil hakiki, harus hakiki, maknanya kalau akal tak fikir pun hukum tu adalah gitu. Mati dah. Itu dia. Macam hukum adat ni dia tidak hakiki, hanya kita kira daripada biasa gitu, ambil situ je. Kalau tidak kira dengan biasa, tak ada apa-apa, tak tahu. Tapi ni tak macam wujud Allah tu. Wajib akli. Yakni wajib hakiki Allah tu wujud walaupun akal tak faham sekalipun. Dia kira atas hukum hak hakiki sungguh. Itu dia. Sebab itu dah kena hukum akal ni, kerana dia hukum berkaitan dengan hakiki. Kalau kita tak kena hukum hakiki ni, hak yang jadi nak gelarkan hukum akal, maka akidah kecalanan. Akidah kecalanan. Hak mustahil capur dengan wajib capur dengan hak harus capur. Jadi maknanya banyak tempat boleh jadi tidak sah iman. Tak sah iman. Parok bila tak sah iman teruk. Kalau mati dengan tak sah iman, neraka adalah. Gak neraka. Sebut nama dia tu pun kerana kita maklum belaka. Cukup-cukup gementar dah. Cukup-cukup gementar. Itu dia, orang mukmin sungguh cukup-cukup gementar. Baiklah. Itu sifat hayat. Itu sifat hayat yang mengesahkan. Itu dia. Baginya bagi Allah Ta'ala bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lain-lainnya. Dengan qudrat, dengan iradat, dengan kalam, dengan samuk, dengan bahasa. Bayan menyatakan lain-lain itu daripada segala sifat. Segala sifat, yakni sifat umpama qudrat iradat lah. Habis.
Tu dia. Jadi sifat ayat ni adalah sifat yang wujudi, yang sedia pada Allah Ta'ala, dan dia tu adalah mengesahkan. Tu dia. Ini bak ta'akul, kiraan akalnya. Hakiki dianya mengesahkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan umpama ilmu. Baik. Tu dia. Itu Allah kata, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu kejap berpegang teguh tawakal. Bukan riba tangan, berpegang dengan hati, bak segala-gala, bak rezeki ke, bak dah ke, tu dah kepercayaan syurga neraka ke, bak mengerjakan semaya ke, bak meninggal orang ke, pegang kejap dengan apa Allah Ta'ala hukum. Itulah sebenarnya. Jangan gonjang sama sekali, jangan longgar sama sekali, berpegang dengan Allah ni. Bak semaya, Allah kata syurga, yakin kita pegang kejap syurga sungguh, tidak pelawak sama sekali. Bak dakah dia hakikinya memberi rezeki, maka kita berpegang kejap. Dan dia suruh kita berusaha. Dia suruh kita berusaha. Dan usaha kita tu tidak memberi bekah, tapi adalah Allah suruh berusaha tu ada rahsia dan hikmat. Di sebalik usaha tu ada hikmat. Nak membezakan antara orang yang riba tangan dengan orang berusaha. Orang riba tangan hok malas, maka kerana Allah ni dia qada dia. Qada Allah ni dia ada qada mubram. Umpama mati seseorang itu qada mubram, bukan qada muallaq. Tak kena mati kok mana-mana pun kena mati. Tu dia umur seseorang itu. Dan ada pula qada muallaq, qada yang ditaklik. Kena kerja, kena beribadat, nak masuk syurga, menjadi sebab. Tuhan pun buat sebab beradat. Maka sebab beradat ni, sebab minum air hilang daga, sebab kerja dapat rezeki dan sebagainya, maka itu berkaitan dengan adalah qada mubram. Tu dia. Sebab itulah qada mubram pula, qada muallaq. Jadi rekahkan cerita. Jadi hak boleh kata secara ijmalnya, qada Allah Ta'ala ni dia qada dengan adil. Itu dia, qada dengan adil. Ada kala dalam qada yang adil tu adalah qada dengan Rahman Rahim, dan ada kala dalam qada muallaq tu ada qada dengan kejahatan. Jadi kedua-duanya adalah adil Allah. Tapi bab adil ni kita faham boleh. Adil. Hak jahat balas jahat. Hak jahat qada jahat. Takkan qada baik hak jahat. Tu dia. Baik. Itu nak mengesah, kita kena pegang kejap. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpegang kejap oleh cahaya bulat. Itu dia. Cahaya bulat hakikinya atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati sama sekali. Cahaya bulat. Cahaya bulat. Baiklah. Pergi ikut segi lain pula. Ni bab akidah ahli sunnah ni. Ni dia nak royak ni ada kadang-kadang orang tak ngaji ahli sunnah ni, bila dengar hak ni dia pelik ni. Maka pelik tu kerana tak ngaji. Tapi hak ni lah hak sebenar. Hak menyalahi, hak bercanggah dengan ni buat. Lah mana? Lagu mana? Lagu mana? Iaitu, dan tiada hidupnya Allah itu dengan roh. Tidak hidup. Allah tu ada roh bagi Allah. Ni ada orang tahu ahli sunnah ni lagi hidup dengan roh ni.
Pada dengar ni jadi getar je. Memang ada orang hok tak ngaji Ahlussunnah. Nyogi ada. Tu dia. Lepas tu dia bila ditembung hok dia duk biasa pegang lagu tu, hok dia pegang dengan tidak belajar Ahlussunnah tu, dia duk kejak lama dah lagu tu. Tuhan ni ada roh, hidup dengan roh. Maka kita royak kata hidup tak ada roh tu, dia mari panik. Panik kerana tak rajin ngajak ni. Dia duk kena hak tu. Maka hak sebenarnya hak ni lah hak Quran hadis berkaitan dengan Allahnya. Tu dia. Ada apa hak tu hak jadi syirik tu. Supaya Allah tu dengan makhluk hak tu salah. Buat. Jangan rasa panik buat hak tu. Buat. Jangan rasa panik. Kalau rasa panik, kalau dia mati dengan lagu tu, aduh. Syirikkan Allah. Syirik tu bila Allah ada roh sama dengan makhluk, belah kerja. Jadi maknanya berbeza, tidak wahdaniyah, banyak segi lagi punuh, pak punuhnya banyak. Tu dia. Dan Allah ni tidak terkaya daripada yang lain, tak terkaya. Jadi bukan Allah ni maha terkaya, jadi duk berhajat pada sesuatu yang lain, iaitu roh. Jadi roh tu lebih hebat daripada Allah lagi. Tu dia. Jadi tempat bunuh banyak, tempat tasbih dengan makhluknya banyak. Buah tu dan ambil hak sebenar Ahlussunnah ni tidak dengan roh, dengan sifat penghidup. Allah Ta'ala tu ada zat dia sedia kala dan ada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat Tuhan yang lain daripada sifat makhluk. Dan sifat rububiyah, dengan sifat bagi diri yang wajib, yang bagi dirinya pada azali lagi, tidak seperti makhluk. Tu dia. Dalam Quran tu tafsir terlalu banyak. Kalau kita detail, dia jadi ahli sunnah lalu. Kalau tafsir molek dalam Quran tu situ di situ, maka dia kembali jadi ahli sunnah lalu. Kalau tersilap, dia jadi muka lain lalu. Tersilap jadi muka lain lalu. Tu dia. Jadi umpama tersilap tu, Allah kata dalam qul Allah umpamanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya bagi Allah tu menyerupai satu daripada mana makhluk. Sah kedua, satu makhluk mana pun tak ada menyerupai dengan Allah. Maka suatu yang lain tu, umpama Allah menyebut akan Taluk, satu makhluk dia nama Taluk, manusia nama Taluk. Allah kata Taluk ni jisim dia adalah jisim yang sempurna. Allah mensifatkan Taluk tu dengan tubuh dia jisim tokoh yang sempurna. Allah bila tak serupa dengan gambar sekarang, artinya dengan Taluk dia tak serupa sikit abuk. Bila Taluk tu jisim, Allah sendiri jelaskan jisim, mana Allah ni zat dia tidak jisim, gi selalu. Tu dia. Bila walam yakul lahu kufuwan, bila tidak jisim maka tidak bertempat. Hak jisim, hak wajib kena ada tempatnya. Tidak jisim, tidak ada tempat. Bahasa dia. Maka kita mikir cara makhluk. Tiap-tiap benda yang maujud buat gitu. Mesti kena ada tempat dia. Maujud yang jisim, kalau maujud yang tidak jisim, tidak ada tempat. Maka Allah wayak dia walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Fala tadribu lillahil amsal tu. Maka orang panggil di segi tidak berjisim tu, orang panggil sama'i. Akidah sama'i, supaya kita percaya benda dalam kubur, benda di pada masa akal kita tak kuasa nak mikir, tidak jisim, tidak bertempat. Macam mana? Tu dia. Bagaimana? Maka kita kacau nak cari juga. Tidak kata beriman ayat sama'i, hadis sama'i. Umpama kita kata bila muka nakir nak tanya akan seorang,
maka dia memperdudukkan orang mati itu. Maka kita kata lagu mana nak memperdudukkan orang mati dalam tanah kamu itu melung dah kau rendah itu mana duduk lagu mana. Malaikat pula macam mana aku berasa gelak. Itu akal tak siapa nak fikir pekerjaan Allah. Itu dia. Sifat kamalat sempurna Allah ni akal tak siapa nak fikir. Bila tepat akal nak siapa nak fikir, dan Allah royak dia hak tepat dak sifat tak siapa nak fikir tu, orang panggil beriman bulat sama ayah. Akidah sama ayah. Aku percaya sungguh bukan nakir. Aku percaya sungguh soalan bukan nakir. Lagu mana? Ana bulat Allahu alam. Ni pun Allah itu tidak berjising. Allahu alam, benar sungguh. Tak siapa aku nak fikir. Itu kerana adalah di situ akidah sama ayah. Bak nak mikir tu. La tatafakkaru fi zatillah. Itu aku nak faham molek. Jangan duk kaca nak fikir. Duk lagu mana sampai long kalau gitu kena buat long tinggi. Boleh duduk selo pokok tu ni. Ini bab pekerjaan Allah. Tu dia. Pekerjaan Allah ni supalah Nabi Ibrahim dengan isteri dia Sarah. Duduk rumah dia, tiba-tiba satu hari 2-3 orang malaikat ke berapa orang tak malaikat Jibril, lepas tu gapo lagi Israfil, Mikail gimana dia dengan rupa orang muda, manusia yang muda, tak janguk lagi, comel, putih, bersih, tak ada satu debu pun. Mari Assalamualaikum, wisalam ke Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun Waalaikumsalam. Antum qaumun munkarun. Kamu ni orang mari mana ni? Tak kenal tu aja tengok ni. Tak aja bayar lah ni. Comel seperti ni mari ni. Maka Nabi Ibrahim duk dalam perut dia lah. Orang mana, siapa tu naik ke rumah dia. Dia pun dia orang baik sangat, suka menjamu. Gigak nak lembu dia hak muda tu sebelah dah kau bakar lalu. Bakar dengan bini dia Sarah, dan dianya tak boleh anak. Umurnya 100 tahun lebih dah. Ibrahim masa tu juga agak lagi tak sakit tinggal lagi, tak ada apa-apa. Tu dia. Maka rekah ke cerita bini dia nya rasa pokok atas 90 rasa. Dah putus lama dah lah. Jadi Nabi Ibrahim akak daging lembu bakar tu kita depan. Kata Nabi Ibrahim, saya makan. Pada duduk Nabi Ibrahim pun makan juga lah. Yang kah cerita, tengoknya kawan tu duduk dia, tangan duduk dia, tak jamu. Orang apa ni, orang mari nak lipat tekuk aku kalau ke mana ni. Tak makan ni, saya suruh makan. Orang ni berasa bulu dalam perut Nabi Ibrahim. Doa, mari. Maka rekah ke cerita, lalulah jaga. Tu dia. Malaikat beroyak, kami ini malaikat. Kami ni malaikat, bukan kami manusia. Sebab tu kami tak makan, tak usah takutlah. Kami malaikat. Kami diutus untuk membinasakan kaum Lut. Wayak gerak gitu. Bini dia duduk pintu dapur tu. Bila dengar nak membinasakan kaum Lut dengan umur 90 dah, Nabi Ibrahim pun 100 tahun dah, tak ada anak serabut lagi. Bini dia tu baru padan dengan muka, sokong Allah, boleh gomo lagi. Lalulah mereka kata, selalu dah Allah dah berkata pada Jibril, wayak ke dia, aku nak wei anak ke dia, dia sokong aku. Tu dia. Lalulah malaikat Jibril kata, engkau dengan sebab sokong Allah Ta'ala tu, maka Allah nak bui akan dikau anak lelaki, rekah cerita yang akan menjadi Rasulullah. Lalu dia, macam mana aku nak boleh anak? Aku butuh lama dah, umur lelaki aku pula orang tua dah, pak tua dah.
tu 100 tahun lebih. Bagaimana? Tu dia. Nak boleh anak. Lalulah kata dengan Jibril. Tu dia. Jadi hok tak rajin dengar dan rasa pelik lagu mana. Tak kena, tak kira dengan kuasa Allah. Nyemari. Panik sekaligus. Maka mereka cerita. Lalu kata Jibril, kazaliki. Macam itulah dengan keadaan tok lakimu tu tua, gagah gitu, dengan keadaan mu dak kau putus gitu, Allah nak bui. Allah amat kuasa atas tiap-tiap satu. Ya bah. Lega buailah lu bagaimana tu. Tu dia ni dak ni kita ni bagaimana tolak awak baridah, tolak ahli sunnah. Aku nak pakai sama Tuhan ni ada ruh. Allahu akbar. Tu dia tak faham. Dia buailah benar. Allah Ta'ala menghendaki walau bagaimanapun apa setiap imkan, setiap mungkin harus bagi Allah Ta'ala. Hak mustahil maka tu bahasa dia bukan kerja dia. Hak wajib bukan kerja dia. Hak imkan bagaimana kalau tua lagi pun boleh. Dengan keadaan mu tua gitu, dengan keadaan tua lagi mu tua, Allah nak biar. Jadi lalulah dia sudah Jibril kata kazalika. Begitulah dengan keadaan lagu itulah Tuhan nak biar anak dengan kerana dia Maha Kuasa. Bila sebut pekerjaan Allah dan gini-gini huraian, maka pergi ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bini dia buat iya. Ya. Nabi Ibrahim pun tak ada apa-apa lah buat acara kau Nabi Lut lah. Berdebat dengan malaikat. Panjang ceritalah. Jadi nak ayat kata orang yang boleh mengenal Allah, mengenal kitab Allah, mengenal suhu apa, dia bila menyalahi dengan hak dia duk biasa dah, tapi hak biasa tu menyalahi, bila dengar hak sebenar Quran dia boleh buat selalu dah. Itu orang hak tanda bertuah. Tanda bertuah. Dia mati dengan hak sebenar itulah. Orang hak tidak tanda bertuah, dia dengar, aku berasa tak nampak. Jadi orang ahli sunnah tu rasa tak nampak. Tu kalunya dia mati dengan lagu tu beragai. Kalau hak menyebabkan sekap asik saja, dosa ya. Kalau sebab jadi meletak, aduh na'udzubillah. Tolong faham. Amba mai ngajar ni, kalau perkara hak tidak yakin sebenar hak Quran hadis sungguh, amba tak berani nak gagal dalam bahasa zaman lo ni. Orang dah kacak gapo belaka dah. Ada cak uta, ada cak ayam, ada cak burung merak, ada cak baby, macam-macam. Tu dia. Oh baby ke payah nak kira ngajar, kira nak pek. Tu dia, betul. Tu dia baik. Kita ni dia macam-macam dia panggil. Payah. Baik. Dah keren gitu, baik. Tiada hidup dengan roh dak. Hanya sifat hidup yang maha sempurna sedia kala lagi ada pada Allah. Bila tiada dengan roh dak, maka walaupun roh yang sedia sekalipun, itu adalah gikut tajsim dan tasbih akan makhluk selalu dah. Buat tu, buat. Maka tiada harus i'tiqad wa akidah bahwasanya ada bagi Allah itu roh. Jangan taruh itu haram dan dosa besar. Giderjah murtad. Atau amo royak kira. Dia mengata panah. Panah jadi beken. Tak, hak sebenar wajib kena royak. Bukan beken, tapi itulah hakiki yang sebenar. Kalau dia tak kena tu, kalau gitu buat tak kena sikit-sikit, tak ada apa-apalah, tak ada hal, biarlah, biarlah. Biarlah. Duk ngasirik tu biarlah boleh. Kalau sebut kata royak jadi jelas tu beken. Istilah marin wano beken hak sebenar ni. Atau silap dah kita istilah beken. Tu paridah ni beken. Itu adalah silap besar. Paridah ni adalah tegas, sebenar dan wakil. Bukan dia beken rahmat.
Akidah rahmat, kitab rahmat yang sahih, bukan kitab beken. Dak. Tu dia. Jangan baby, otak dia tak lagi, muka dia baby kan. Maka dia berasa kok si asal dia baby. Tu dia. Otak dia tak sampai fikir pasal dia baby. Tu dia. Dan jika roh yang qadim yang sedia sekalipun, itu mustahil. Tidak. Habis. Tu tidak bakal dah. Ini adalah wakil dan ini sebenar dan sahih dan rahmat. Ini rahmat, bukan bakal. Itu dia. Dan ia tidak. Yang sifat hayat ni tiada takluk dengan sesuatu. Kita ada di masjid tu dia kata sampai pukul 8 tengok kita sikit lagi lah. Moga ni dia gitu sikit lagi. Tu baru iso ya tu jai kita. Tak apa pun kalau terlajak tak boleh juga. Tak boleh juga dia terlajak dah tak boleh juga. Tapi ni memang sikit lagi. Dan mustahil tu dia. Mustahil hakiki, sungguh hakiki. Kalau akal tak kira sekalipun, mustahil ni adalah ia mustahil di sisi Allah Ta'ala. Akal tu kira nak jadi faham je, bukan akal memberi hukum. Akal mengikut hukum akan hakiki tu je. Tapi buat takiraan sakun dengan akal, digelar di lesik nama hukum akal. Sebenarnya hukum hakiki tanah boh. Jadi kita tu dia. Allah wajib ada. Kalau akal tak kira pun dia wajib ada. Cuma nak memahamikan ada ni adalah melalui kitanya jelas kiraan akal gini dengan dalil. Maka dikirakan pendapat akal ta'akkulan. Wa lesik ke akal. Walahnya akal tu bila dia hukum, dia kira tu hukum hakikiyun. Kalau dia tak kira apa lagu tu, wajib samuk, wajib basah, wajib kidam, wajib bakar. Kalau akal tak kira, Abu Jahal 1000 Abu Jahal tak percaya pun tetap Allah tu gitu. Hakiki gitu. Baik. Mustahil lawannya lawannya fa'il bagi isi fa'il. Mustahil boleh lawan bagi sifat hayat tu, iaitu mati. Mati Allah Ta'ala ni adalah hakiki, tak boleh berlaku sama sekali. Kalau akal kira tak kira pun, Firaun percaya tak percaya pun, sejuta Firaun pun adalah ia tetap mustahil. Tu dia. Dan dalil, kau dalil dia dulu. Dalil ni orang panggil dalil burhan. Dalil akal tapi muafakat hakikatnya dengan dalil Quran, dengan dalil hadis, maka itu orang panggil dalil burhan, dalil qati' juga. Dia wari dalil ni kerana dalil hak melekapi kepada orang-orang awal hak tak reti Quran, dia kena berdalil. Jadi kalau wari dengan dalil Quran, kena belajar Quran, kena PE bagi PE mudhari, tu kau jalanan. Tu dia. Jadi kalau tak reti PE bagi PE mudhari, tak boleh nak main dengan dalil Quran. Ini fa'il dia, ini maf'ulun bih dia, ini maf'ulul ladzi la tu dia. Maf'ul ma'ah dia. Tak tahu kau tu nak main dalil dengan Quran, nak dalil lagu mana. Ada pun dalil akal ni dia yang muafakat dengan Quran, tapi boleh berfikir wayak sikit, boleh berfikir. Tu dia. Sebab itulah. Jadi dia wagi dalil hak gagah dengan dalil akal. Sebagaimana gagah dengan dalil Quran juga, kerana dia muafakat, maka dia wagi ikut dalil akal. Kerana hak penting nak ada dalil. Tu dia. Jadi dalil ni orang panggil dalil burhan, tapi burhan yang tidak tam. Ni kena ngaji mantik lah tu. Kena ngaji mantik. Orang kampung sebut mantik tu gapo apa benda pula mantik pula susah. Baik. Dalil hayat Allah Ta'ala itu. Tu dia. Kalau dalam tasawuf dia kata zillun. Kalau hakikat zillun hayat Allah Ta'ala tu. Tu dia. Zillun. Zillun awal, zillun sani. Bagi hayat Allah Ta'ala itu bahwasanya
jika ada ia Allah tu perdu tergedenya dengan jalan perdu tergede nak jadi bersih akidah beriman dengan hayat ni. Nak kota-kota hok duk mai selaput tu nak kokok bersih. Jika ada ia Allah itu mati. Nah, percaya tiada kuasa, ia tak ada kuasa dan mati tak ada kuasa. Dan tiada mengandaki dan tiada mengetahui. Tu dia. Tiada mengetahui dan iaitu tidak mengandaki, tidak apa semua tu mustahil, yakni Maha Suci Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Quran je Subhanahu. Mustahil ni adalah daripada kiraan hok letak nama oleh akal kanu munasabah dengan lesen dengan akal tu kan. Tu dia. Hok dalam Qurannya hok mustahil ni Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Subhanallazi asra bi 'abdihi subhana tu. Maka subhana tu masuklah subhana mati ni. Masuklah bab mati ni pun. Masuk habis. Baru ke atau pelemuh ke atau menyerupai dengan makhluk ke, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci, yakni mustahil. Itu sakun dengan akal dia awak gina nama mustahil itu bukan sakun dengan akal. Ibarat Quran subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci nyonya Allah Ta'ala daripada barang-barang sifat-sifat Allah hak orang kafir duk sifat dengan pahaman mereka tu. Subhanahu, maha suci, mustahil. Subhanallah walhamdulillah. Subhana tu maha suci Allah, mustahil Allah tu bersifat dengan kekurangan dan sebagainya. Duk menyucikan, duk menghukumkan mustahil. Itu subhanallah. Tu dia. Yusabbihu lillah masuk belaka tu. Itu dia dalam Quran. Kerana yang kata mustahil, yakni subhana, kerana telah sabit demikian itu, ialah hayat tu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu. Dalil lepas dah lah. Bila kodrak kena ada hayat dah. Maka sabitlah hayat tetap tentu. Itu dia hayat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit hayatnya mustahil lah matinya Allah ke sebelah. Jadi malam ni mau nak baca kita hadis sikit lah. Itu dia cukup masa sikit. Ambil hadis sepatah dua. Dengan hadis sikit sepatah dua. Itu dia bismillahirrahmanirrahim sikit ya. Cukup masa sikit. Jadi kita mengajar gini, kalau kita rekah masa doa, jadi kadang-kadang tak sapa, target nak usaha ilmu yang sangat baik ni. Ini kita baca hadis. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni hadis sahih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni amba temu lain dengan hadis sahih. Tu dia. Bukan hadis dhaif dak. Inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjana. Ini hadis sahih ni. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi hubbul ulama'i misqala dzarratin. Sekerak. Wa inna minan nas unasan yadkhuluna an-nara majjana. Pula dah. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi bughdul ulama'i misqala dzarratin. Ada sahih. Artinya gapo? Artinya bahawa setengah daripada manusia ni, umat Nabi Muhammad ni ataupun umat dulu, beberapa orang yang banyak juga hamba-hamba Allah yang
dimasukkan mereka itu ke dalam syurga akhirat seksa semata-mata peri. Masuk syurga peri. Masuk syurga peri. Tu kita orang mukmin, ya hak pisik banyak dalam iman. Kita ngaji tadi kata hak pisik banyak, hak istimewa banyak kita orang mukmin. Tapi kalau kita campur dengan hadis tu menakuti akal orang kafir kau gapo, diri belum lama gung sama, neraka sama. Tapi kalau turut hak kau mukmin saja, banyak hak sedap dengar. Sebab tu lah kita ngajak akidah yang molek, jangan berasa pelik. Kalau bercanggah dengan ahli sunnah, buat hak tidak ahli sunnah tu buatlah kerana Allah lah. Apa nasihat? Dia mau terima alhamdulillah, dia mau tak terima fikirlah molek. Fikir molek. Hak ni lah orang panggil Quran hadis sungguh ni, hak ahli sunnah ni. Tengok ni lah. Tengok ni hak ahli sunnah ni. Bahasa setengah daripada manusia. Beberapa orang yang ni manusia yang mukmin lah. Tu apa tak lagi hak duk ngaji, hak duk gapo, ilmu yang diredai Allah gini. Orang yang masuk mereka itu akan syurga, masuk ke syurga yang sangat hebat tu, masuk pula ialah majana. Masuk peri-peri, tak ada siapa bau nilaian amal soleh tu tak. Bapa tu dia lagu ni. Apabila kita pergi sampai pada masa di antara adil Allah Ta'ala nya, dia hisap. Dia hisap dan dia timbang. Hisap tu padat dah. Dia timbang pula dah nak wizahir adil Allah pada makhluk dia. Ni orang panggil cubaan. Bila timbang saat ni, bila hisap bila timbang, tiba-tibanya hamba Allah yang mukmin tu berat lek kejahatan. Hak jahat dia berat. Berat tunggu, berat dia lek kiri. Jadi hak lek kanan tu naik nyacah. Hak ni berat gay. Bila gitu kan, mengikut nasbah hal timbang amalan tu neraka dah lah. Anda berat lek kejahatan. Kalau sama berat tu Tuhan win dengan rahmat dia syurga lagi. Tapi dah berat kejahatan, maka bila berat tunggu hak kejahatan, tak ada lah nasbahnya dia nak harap ke amalan ni hak nak eret dia oleh syurga. Tak ada nilai amalan dah lah. Amalan baik tak ada rai dah lah. Maka rekahnya Zabani apa? Eret pergi ke neraka. Kata dengan Allah, hei Jibril, pergi tanya dia dulu, jangan lorak sangat Allah ke neraka. Hamba aku yang mukmin tu, dia mukmin cuma dia banyak lagi kejahatan. Beratlah kejahatan. Tu dia. Pergi tanya dia dulu. Tanya dia dulu. Lagu mana? Tu dia. Maka sebenarnya lalulah sahabat bertanya, siapa ia ya Rasulullah, orang tua ni masuk syurga dengan tidak ada kiraan amal baik, dok masuk peri ni. Maka sebenarnya Nabi, iaitu mereka yang ada dalam hati dia duduk dalam dunia ni kasih sungguh, kasih ikhlas sungguh akan ulama yang radhiyallahu anhu, ulama hak sebenar. Dia kasih sungguh-sungguh akan hak ulama yang sebenar. Dia ada ulama hak ngaruk ada, tapi nak sini ulama sebenar. Yani ulama iman Islam ihsan yang menanggungkan ilmu iman Islam ihsan yang sebenar sungguh, mana dia boleh mengajar molek, dia beramal molek, tu dia radhiyallahu anhu molek. Jadi ada orang mukmin ni kasih kepada ulama yang macam ni. Jadi tu dia. Nak oyak kata iman Islam ihsan ni harga mahal. Orang yang mempunyai ilmu ni hingga orang kasih ke dia pun apa ada ngap peras habis gapo tu baru munasabah. Tu dia mempertahankan Islam, menegakkan iman, susah payah pun. Jadi harga tengok orang yang kena masuk neraka dah kasih pada orang yang penuh
ilmu iman yang sebenar, Islam yang sebenar, ihsan yang sebenar, amal yang sebenar, radhiyallahu anhu, harganya mahal, orang kasih ke dia boleh tupai. Amalan nak masuk syurga tak ada dah. Tidak. Kasih akan ulama satu misqal azar, sedikit gelegak dalam hati dia tu kasih. Bila sebut dekat Imam Syafi'i ke, bila sebut Imam Ahmad ke misalnya, bila sebut Ibn Hajar ke, bila sebut Imam Nawawi ke, bila sebut Imam As-Subki ke, bila sebut Abul Hasan As'ari ke, bila sebut bagai-bagai daripada ulamaun radhiyallahu anhu, hati dia serah kasih. Kasih dia. Tidak kasih dia, kasih sungguh. Kasih sungguh, rasa kasihlah kasih. Tu, rasa kasih, rasa kena. Maka dia pula dia pegang tangan dia dengan sebab kita rekah ni. Dia tu kasih akan ulama yang membawa iman Islam yang sebenar, membawa Quran hadis sunnah, bawa dia ni dengan berkat dekat umminya Allah agungkan iman Islam tu. Maka karung bagi iman Islam tu pun mulia, dan orang yang duduk tepi karung duduk saya ke karung tu pun adalah tupai mulia juga. Ini benar Allah. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yazlimun. Manusia kacau. Tu dia. Sebab tu kita kena faham molek lorong ahli sunnah ni kasih akan ulama yang sebenar, kerana Allah boleh menyebabkan masuk syurga tidak dengan nilaian. Bila dia berat kejahatan, tak ada dah nilaian amal soleh dia. Tolong faham. Ni bukan benda main-main. Nabi berkata dengan as-sadiqul masduq, dia benar dan Allah membenarkan dia. Kita tak benar bagaimana? Gi lagi. Dan sebaliknya, sebalik hak sani, bahawa setengah daripada manusia, beberapa orang yang masuk mereka itu akan neraka semata-mata yakni tak ada nilaian amal jahat dah. Dia buat amal molek. Kalau kita nak kecek mudah-mudah kata timai berat le kebajikan. Maka nilaian amal masuk syurga lah dia tu. Tapi dianya bila malaikat nak suruh dia masuk syurga, Allah tak kau tanya dia dulu. Maka sembuh mereka itu. Orang tak ada nilai amal jahat, kali masuk datang-datang kena masuk neraka ni orang macam mana pula ya Rasulullah? Siapa ia ya Rasulullah? Maka sebenarnya iaitu orang yang ada dalam hatinya benci akan ulama yang radhiyallahu anhu. Ni boleh sakit lah. Itulah baby lah, kat wash lah. Jadi rajul, jangan duduk ngakak baby tu, tak ada tu. Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia apabila Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad, dia kata kalau tidak bertepat, kena ada serupa juga. Kalau tidak bertepat, nasihat ada serupa makhluk ya Allah. Ya baby. Ya baby nyakit dia. Allah kata tak serupa ikan. Kalau tak serupa, kalau tidak bertepat, jadi tak ada lah. Kerana makhluk mana kalau tidak bertepat tu ada ya Allah. Ini kena kaji semula ya Allah. Kena kaji. Maka orang lagu ni lah Allah kata dia tak siap pakai dalil. Tak siap pakai dalil yang kotak, yang muhkamat. Dia tak siap pakai dalil. Hanya Allah kata apa man yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tu pernah tu. Adakah mereka jalan kot satu jalan mana-mana pun dia tidak cara nak tengok jalan, dia nak jalan lagi tu dia tidak cara. Dia tunduk tengok dagu dia rapat dada, dia tak tengok jalan, dia pakai kaki berasa kat tokok ni, berasa kat tokok ni dengan fikiran saya, bukan dengan kira tengok jalan dah. Fikiran saya. Orang lagu ni kah? Dah. Orang yang dapat petunjuk benar Quran hadis. Orang lagu ni kah orang benar Quran hadis. Ini orang tak siap pakar. Dekat dalil yang kotak daripada Quran ni bukan Quran hadis. Orang lagu ni. Amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim.
ataupun mereka yang berjalan atas jalan yang betul. Tengok jalan semua, tengok nah semua. Tidak pergi pada fikiran saya dak Quran kata gini, nah yang Muhammad kata gini, aku beriman, akal aku tak siapa, akidah sama ayah. Kalau akal aku siapa, akidah akliyah. Tu dia. Orang ni lah dapat bertunjuk daripada Allah Ta'ala. Kena jadi tua, dah jadi baby. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Benci kat ulama. Benci. Allah pun dia benci juga mengaruh. Tu berat. Ada. Jadi berat-berat lama sikit.